اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. Alhamdulillah ni'matihi lakum shalihat. Syukur dan puji kita kepada Allah Ta'ala kerana kurniaan Allah Ta'ala kepada kita, walaupun ada keadaan mungkin sekalipun, tapi kita sanggup untuk memperbaikkan diri kita untuk mari hadirkan majlis pada malam ini. Ini untuk masjid itu bila dan juga ahli jawatan kuasa masjid, khususnya pada sidang pendengar yang dihormati oleh Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, adalah satu nikmat yang paling besar bagi kita sebagai orang Muslim, yang mana Allah Ta'ala pilih kita semua boleh mari ikut dalam majlis semacam ini. Dan juga majlis pada malam ini disaksikan oleh para malaikat, kerana kita nak keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala khususnya. Sebab itu manusia ramai yang silap kata hidup dunia ni orang kaya ni, hidup dunia ni orang banyak ni, hidup dunia ni orang nikmat sihat ni. Tapi dia tak khabar kata Allah Ta'ala kurniakan kepada mana-mana orang soleh. Allah Ta'ala dia perhatian agama ni adalah senikmat-nikmat. Itu Nabi SAW dalam satu hadis Nabi kata, "May yuridillahu bihi khairan." Mana-mana orang Allah Ta'ala nak beri kebaikan, mungkin Allah Ta'ala tambah rezeki banyak juga. Mungkin mana kata Allah Ta'ala dia orang panjang, tetapi orang yang Allah Ta'ala kurniakan kebaikan sebaik-baik adalah mufaqqih fiddin. Dia boleh faham agama Allah Ta'ala. Boleh semaya itu Rasulullah SAW. Dia boleh buat mengikut apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ni kita nak mari dengar daripada Syekh kita untuk nak kupaskan berkenaan dengan tajuk yang kita nak kecek pada malam ni, iaitu kepentingan hadis di akhir zaman ini. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, Allah Ta'ala akan tauladan hidup kita, iaitu baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia sebagai hero bagi kita, dan juga perjalanan hidup sejak daripada Mekah kepada Madinah. Nabi tunjuk ajar itu adalah kesempurnaan agama Allah Ta'ala. Hadis yang mana kita dengar daripada Nabi, kadang-kadang Nabi dia tak layak sendiri, Nabi buat. Nabi melalui buat. Seperti mana kalau kita tengok hadis mayat, Nabi kata, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Kamu tengok seperti mana? Seperti mana kamu tengok aku semaya. Kadang-kadang sahabat tu mari atibai wak Nabi semaya, aku tengok ra'aitu, aku tengok. Aku tengok semaya Nabi buat lagu ni, aku tengok Nabi buat lagu ni. Sebab itu di akhir zaman ini dia penuh dengan cabaran. Banyak kalau di antaranya cabaran khususnya dalam hak agama pun banyak cabaran. Ada orang yang nak mengenal agama, ambil hadis palsu ni, tunjuk pada masyarakat, royak pada masyarakat ni adalah hadis Nabi. Sebab itu kita sebagai orang yang ikut Nabi ni, kita perlu ambil tahu. Dan juga permulaan, insya-Allah saya pun tak sikit banyak sebagai orang yang menerangkan malam ni, nak mari hujan. Nak mari kalau tak ada mujung-mujung hujan tak nak wini. Syekh kita mujung kupahkan apa yang mana dia nak royak pada kita, dan insya-Allah Ta'ala. Bermula sekali ni kita nak dengar kepentingan hadis dalam hayat hidup manusia. Dan kita tahu kata hadis penting. Kita kena mengapa, kita kena buat lagu mana, sikap kita sebagai Muslim seorang ini dengan hadis lagu mana. InsyaAllah permulaan sebagai kali yang dia panggil pusingnya yang pertama ni, kita akan dengar Syekh kita akan royak kepentingan hadis yang mana. Kita masuk daurah dah, masuk daurah, ada orang yang masuk dan tak masuk tu tidak ada masalah. Sepertinya malam ni kita boleh bersama di dalam ruangan insya-Allah Ta'ala. Waliyatafadhal masykur. Pakai tak Ustaz? Pakai lagu mana ni? Sini dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.
والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين ومالك يوم الدين الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم احفظنا أجمعين من كيد الكائدين من حسد حاسدين من سحر الساحرين يا رب العالمين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mulia ini, banyaklah kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu wa taqaddasat asma'uh, yang Allah Ta'ala berikan kita beripung di dalam sebuah masjid untuk kita sama-sama tafaqquh fid din, iaitu untuk kita sama-sama memahami, hendak memahami cara kita nak faham cara kita beragama. Tak lupa lagi terima kasihlah kepada Ustaz Mak kita, yang mana dia tu adalah generasi adik pada saya, tetapi kebolehan yang Allah Ta'ala bukakan kepada dia tu ada banyak bagi kita sebagai umat Islam, terutama tempat kita ni. Dan di lain-lain lagi lah, itu adalah satu anugerah daripada Tuhan kepada kita orang muda ni nak buat kerja agama, payah sampai kita. Dan tak lupa lagi terima kasih kepada imam kita, ahli jawatan masjid di sini. Kali pertama sekali lah yang kita boleh berhubung silatul arham, di atas kita nak menututi ilmu pengetahuan. Kerana Islam kita ni nak satu-satu di atas landasan Alkitab was Sunnah. Malam ni kita nak kecek sedikitlah daripada perkara yang penting jugalah pada zaman yang kita duduk ni. Sebagaimana tajuk yang dikemukakan oleh ustaz kita, iaitu bagaimana kepentingan gapo ke hadis Nabi ni pada akhir zaman. Karena masa kita duduk ni masa yang dekat dengan hari yang Allah Ta'ala nak panggilkan kita semua ni kembali kepadanya. Akan tetapi kita duduk dalam keadaan lalai. Lalai itu hak kita, tapi Tuhan apabila sampai masa dia panggil semata. Dengan sebab itu kita nak tengok sedikit kepentingan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada akhir zaman. Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbul Izzah yang menurunkan akan Al-Quranul Karim daripadanya. Allah Ta'ala kata, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Sesungguhnya Al-Quran itu daripada turunan, turun daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabbil Alamin. Ya, waktu turun itu nazala bihi ruhul amin. Waktu turun mai kepada kita iaitu Jibril alaihi salam yang bersifat dengan amin. Ala qalbika litakuna minal munzirin, di atas hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya Nabi Muhammad itu menjadikan amilnya isi kandungan Al-Quranul Karim, menjadikan satu pengingatan bagi manusia bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang nyata, yang terang, tidak ada kesamaran. Itu kerja bagi Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Dalam ayat yang lain Tuhan kata, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra, dan sesungguhnya kami Allah Ta'ala menurunkan akan az-zikra, yakni akan Al-Quranul Karim, litubayyina linnas, supaya engkau ya Rasulullah
menerangkan kepada manusia dengan perkataan kamu, dengan perkataan engkau ya Rasulullah, dengan perbuatan engkau, dengan akuan engkau. Itu makna litubayyana linnas. Supaya apa? Litubayyana linnas ma nuzzila ilaihim. Apa yang diturunkan kepada dia, yaitu apa yang diturunkan kepada manusia, yakni Al-Quran. Wala'allahum yahdharun, supaya mereka itu boleh ambil pengajaran daripadanya. Litubayyana linnas ma nuzzila ilaihim wala'allahum yatafakkarun, supaya mereka itu boleh memikir. Kalau gitu, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada kepentingan sebab Al-Quran adalah kitabun nur, kitab al-huda, kitab pertunjuk. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Allah Ta'ala waktu turunnya Quran dalam bulan Ramadan supaya nak menghidayahkan kepada manusia. Kama dia dalam ayat yang lain, zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Quran ini adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kenapakah Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifatkan Al-Quran dengan huda, dengan an-nur, dengan cahaya, dengan pertunjuk, tetapi kita lagi berhajat kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabnya pakat sebulak suara di kalangan warasatul anbiya kata Al-Quran banyaknya kalam fihi ijmal. Quran adalah kalam yang kecek dengan cara luas-luas. Seumpama kita kata Allah Ta'ala suruh kita semaya, ini kita pakat tahu belaka, aqimus salah, suruh kita semaya. Bagaimanakah kita nak semaya? Di situlah kita berhajat kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga Tuhan suruh kita buat haji dalam Al-Quran, walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah Ta'ala memfardukan kita sebagai manusia yang beriman tadi itu buatkan haji bagi mereka yang ada kuasa, ada jalan untuk nak mengerjakan ibadah haji. Tapi bagaimanakah kita nak buat tingkah laku perlaksanaan kita terhadap ayat Al-Quran tadi? Di situlah pastinya kita kena tanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dijamin, so kita tanya kenapa? Kerana Allah Ta'ala menjaminkan. Di mana? Dalam Al-Quran. Tuhan kata laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Dan sesungguhnya bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah qudwah. Uswah bermakna qudwah, pertunjuk yang baik, pertunjuk yang bagus. Liman kana yarjullah, bagi mereka yang beriman kepada Allah dan harap kepada rahmat Allah, wal yaumil akhir, dan hari kemudian, iaitu hari kiamat. Kalau gitu 2, 3, 4 ayat yang kita dengar tadi itu menzahirkan bagi kita kata kita sebagai umat Islam tak boleh sama sekali nak tinggal tangga dengan sunnah Nabi kita sebagai sunnah Sayyidil Anam, sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Tetapi pada akhir zaman yang kita duduk ini, tiap-tiap hari selepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita, ilmu pengetahuan kau jadi dhaif, ilmu pengetahuan kau jadi mundur. Jadi seolah kata kita tak kuasa nak beza di antara mana ke hadis, mana ke bukan hadis. Di situlah bangkitnya ulama is-sahwah, ulama yang nak membawakan manusia supaya dia itu boleh buat beza di antara hadis dengan bukan hadis. Dia meletakkan syarat-syarat. Ulama telah letak zaman Imam Syafi'i lagi. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala sebagai riwayat yang nyata daripadanya, dia tulis kitab risalah 2 kali. Tulis di Baghdad sekali sebagai permintaan daripada Abdurrahman ibn Mahdi. Kemudian apabila dia mari kepada Mas di Mesir, dia tulis pula sekali. Maka riwayat yang kedua tu hak sampai di tangan kita ni, yang ditahqiqkan oleh Syekh Ahmad Syakir, dia adalah riwayat yang tulis di Mesir. Yang tulis itu kata setengah Buaiti, kata setengah Rabi' Ibn Sulaiman dan lain-lain lagi. Al-Imam meletakkan cara-cara yang kita nak
pilihnya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaman dulu lagi, zaman Qurun yang kedua. Karena Al-Imam Muhammad Ibn Idris ni beranak pada tahun 150, meninggal pada awal Qurun ketiga tahun 204 Hijriah. Sebagaimana telah maklum di sisi ustaz-ustaz kita dan ikhwah-ikhwah kita telah mengetahui perkara tersebut. Dia meletakkan syarat di dalam kitab itu tu dengan cara kesimpulan caranya kita nak memilihkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hak mula-mula sekali. Kerana kita sebagai orang Islam, bagaimanakah kita itu nak boleh terlepas diri kita daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tak boleh tak lepas. Kerana ibadat kita yang Tuhan tutup supaya kita itu membuatkan amal ibadat, ia kena ada dua perkara, barulah ibadat itu jadi sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala jadikan kita sebagai manusia, tak ada tujuan lain. Tujuan hanya satu sahaja. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah Ta'ala jadikan jin dan manusia malaikat supaya kita itu sebagai makhluk yang dinamakan jin dan manusia mengabdikan Allah Ta'ala, mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimanakah kita sebagai umat Islam hendak mengabdikan diri kita kepada Allah Ta'ala? Pasti kena ada dua perkara. Ini maklum di sisi umat Islam. Kita terkadang baca Al-Quranul Karim tiap-tiap kali Jumaat, tiap-tiap hari Jumaat, tiap-tiap minggu kita baca. Baca akan Al-Quranul Karim iaitu suratul Kahf. Pada akhir ayat Tuhan kata lagu mana? Di situ ayat yang terakhir sebagai dalil yang besar untuk kita ambil buat pecaman dalil kata kita nak buat amal pasti kena ada dua rukun. Yang pertama kena ada al-ikhlas, kena ada suci hati kita dengan Allah Ta'ala. Yang kedua kena ada mutaba'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kena ada ikut turut jinjak langkah akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam masalah amal ibadah. Kalau kita mari faham dulu supaya kita nak turun pada apa yang kita nak cakap serta lagi insya-Allah. Al-ibadah, ibadat ni makna kan? Kalau kita nak faham dengan bahasa praktik kita mudah-mudah. Ibadat tak akan jadi ibadat malaikat kena ada suruhan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pasti kena ada suruhan daripada Tuhan. Dan apabila Tuhan suruh satu perkara, lazim Tuhan itu meredai terhadap perkara tersebut. Maka apabila kita mengamalkan dengan suruhan, perintahan daripada Allah Ta'ala kepada kita, maka itu dinamakan al-ibadah. Maka rupa cara kita nak ibadat, nak Tuhan itu terima daripada kita, pasti kena ada dua perkara. Yang pertama ikhlas dan mutaba'ah. Allah Ta'ala kata lagu mana dalam Quran? Tuhan kata faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa dia hendak nak jumpa dengan Tuhan, hal keadaan Tuhan itu redha terhadap dia, nak buat lagu mana ya Rabb? Tuhan kata falyamal amalan salihah. Sebab apa Allah Ta'ala gunakan fa'id ta'qib? Kalau dalam bahasa ahli tafsir ya faham benar? Ya tak guna kata thumman ya'mal amalan salihat. Tak, ya tak katalah. Falyamal, maka hendaklah seseorang tadi itu yang hendak nak jumpa dengan Tuhan, dalam arti kata dia kena mati pergi jumpa dengan Tuhan, maka hendaklah cepat-cepat dia buat amal. Amal apa? Amal yang salih. Amal yang salih ni iaitu amal yang ada contoh tauladan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ada izinan akuan daripada baginda. Kalau tidak, tak dinamakan amalan yang salih. Kemudian kita kena wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan kita menyengutu dengan Allah Subhanahu wa taala walaupun sedikit pun. Di situlah istinba' ulama kata kena ada ikhlas. Dengan sebab itu ahli tafsir yang kata lagu mana?
Dia kata al-ikhlasu qalbul ibadah, fala ibadata bidunil ikhlas. Ibadah ni adalah hati bagi ibadat, maka tidak ada jenis ibadat yang Allah Ta'ala akan terima kalaulah tidak ada keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila gitu, kita nampak dah kepentingan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap Al-Quran. Kerana dua ni dia tak boleh nak pecah lagi mari. Kita sekarang sebagai umat Islam kena mengaji dengan ada alasan. Yang hamba dok cakap ayat Quran, riwayat hadis Nabi, riwayat kata ulama, ini sebagai alasan, sebagai bukti, dalil untuk nawi kita tu gantung kepada dalil bukti daripada Allah Taala dan Rasul. Bukan gantung pada hamba. Hamba tak ada gapo nak beri. Syurga tak ada di tangan hamba. Sifat maghfirah tidak ada tangan hamba, tapi nawi kita nak tarikkan kepada Allah Taala dan Rasul. Sebab kerja kita da'iyan ilallahi, mengajakkan manusia kepada Allah Ta'ala dan Rasul. Itu yang kerja kita. Kalau gitu, teori cara kata apabila kita dengar orang baca Quran, orang baca hadis, ini nak tipu masyarakat, kita delete out dalam otak kita. Jangan ada. Karena itu adalah manusia, syaitan dalam rupa manusia yang nak sekatkan kita daripada kebenaran daripada Allah Ta'ala dan Rasul. Sampai situ dah boleh bawa kita umat Islam. Tepat tiga wilayah kita, negara Malaysia, Indonesia sendiri, terutamanya Nusantara. Jangan dengar Quran, jangan dengar hadis Nabi, sebab kita tak sapa pangkat la ilaha illallah. Kita nak dengar gapo? Ini perkara semih tasyabahat qulubuhum, semih dengan hati-hati orang yang dulu. Lagu mana? Dia kata la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Jangan dengar ayat Quran kalau nak mengatasi Muhammad, jangan dengar ayat Quran. Kita orang beriman boleh kecek lagu tu. Kata kita tak boleh nak dengar Quran, tak boleh nak dengar hadis, walaupun orang mana sebut Quran sebut hadis, ini penipu bagi ummah. La ilaha illallah. Ini perkara yang berpengaruh di dalam akal-akal fikiran kita sebagai muslimin muslimat, orang-orang Islam tepat kita. Ingat, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kita ambil hak ittifaq kerana dia nasir sunnah. Dia kata dalam kitab Al-Iqlil bagi Imam Hakim An-Naisaburi yang meninggal ala ma'azkut 406 Hijriyah, dia kata lagu mana? Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala kata, kalau kita belajar tidak ada bukti, tidak ada dalil daripada Allah Ta'ala dan Rasul, seumpama orang kutik kayu api waktu malam. Apabila kita kutik kayu api waktu malam, orang kita kutik tak sini, lagu mana? Batai kayu dengan ular hitam tu hak ular ya, kalau kita tahu beza tak? Apabila kita jadi gitu, nescaya kita akan mudaratkan diri kita sendiri. Kalau gitu kita kembali kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, hak tu riwayat dalam Quran tadi itu supaya nak uwi kita tadi itu gantung kepada dua perkara. Tuhan suruh kita sebagai alim ulama ni baca Quran, baca hadis kepada umat masyarakat, dan orang masyarakat semua ni kena dengar ulama berceramah. Biar apa tak apa lah di kalangan orang pandang kecil agama tu, kena dengar alasan daripada dia. Kalau tidak ada alasan daripadanya, tak boleh kita terima daripadanya. Sebab apa? Sebab Tuhan suruh. Suruh di mana? Dalam surah An-Nahl. Tuhan kata lagu mana? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya olehmu, hei manusia yang tak mengetahui tentang urusan agama, akan orang reti pandai. Ahla dzikri di situ ijma' ahli tafsir kata alim ulama kita. Tanya dengan apa? Tanya dengan tawaduk, tanya dengan molek, tanya dengan beradab. Kita nak tahu ke? Kita tanya. Nabi kata lagu mana? Innamas syifa'u lil 'ayyi as-su'al. Penawar bagi kita itu tak tahu, tanya. Itu hadis sahih daripada hadis Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kita tanya. Tapi wajib di atas ulama beri gapo kita? Bil bayyinati waz zubur, dengan keterangan dan alasan. Bukan royak gitu, tak ada dah hari ni. Sungguh zaman dulu orang tanya hak ni wajib, hak ni sunat, hak ni haram, hak ni makruh, hak ni haram, sekadar tu.
zaman Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala sebagai tuai pensyarah bagi Sahih Al-Bukhari, Imam Ibn Hajar, salah satu daripada tokoh ulama, Abil Fadl Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, yang karya kitab Fathul Bari, dia satu hari ni suruhnya anak murid dia ni bergapa-gapa pun nak royak kepada dia, pasti kena ada alasan. Jangan kalau tak ada alasan dia tak boleh terima. Kita kena tarbiyahkan diri kita, jangan kita terima daripada mana-mana orang pun kalau tidak ada alasan. Dia buat gapo? Zaman dia dulu ni banyak orang duk mengaji fiqh ni telanjang daripada dalil, tak tahu mari di mana. Masa saya duk belajar dengan tuan guru Haji Jihad Muhammad alaihi rahmatullah rahmatan wasi'ah, dia katalah ya royak pada zaman tu kita dengar dengan 12 telinga dia masa dia duk syarah Bulughul Maram, muqaddimah hadis hak dia tu itu sangat-sangat ada nilai, ada harga. Orang tepat kita dia terangkatnya apa yang kata pangkat umat Islam kita di sini supaya boleh buat beza di antara hak mana hadis bukan hadis. Yang mengajar kata, ya royak kata zaman Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala tu banyak orang duk mengaji pasal kata tak ada tahu maidan, tahu hukum selalu, sedangkan orang alim lah masa tu. Lalu imam dia memikir kata kalaulah kita dah lepas lagu ni hina secara membawa kepada umat kita jadi khamundu, bahkan tak boleh nak beza di antara hak mana salah hak mana betul. Apabila manusia kita jadi gantung kepada hadis maudhu', hadis palsu, ia akan tubik natijah jadi mundur umat tu. Molek dah muka kata kita tak ada faham mana masalah tu, dia kata maudhu' apa hadis kau tu berat. Hadis maudhu', dia kata maudhu' hadis juga. Terkadang beli kitab maudhu'at bagi Imam Ibn Jauzi, silap faham kata maudhu'at, dia kata tajuk dalam masalah kita nak buat kecek tu kecek ni wah naik member. Sedangkan maudhu'at yang Imam Ibn Jauzi tulis tu bukannya hadis hak pasal kata nak letak bab kita buat tajuk, hadis palsu dalam itu. Tapi dengan sebab kita tak tahu, tuan guru juga kita kata tak tahu, mana buatlah mana. Lalu imam dia tulis kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam dalam mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kata apabila mengaji hukum, mengaji ratik dalil, mengaji hukum, mengaji ratik perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman dulu belum pada Ibnu Hajar, Imam Al-Baihaqi, Imam Al-Baihaqi dalam mazhab Syafi'i ni, Syafi'i lah yang berbudi bahasa dengan hak lain. Tak kira Rabi' bin Sulaiman, tak kira Muzani, tak kira Buwaiti, tak kira Yunus ibn Abdul A'la, tak kira demo tu, tak kira demo ni di kalangan anak-anak murid dia. Tapi Al-Baihaqi sore Imam Syafi'i dekat budi dengan dia. Hawak apa? Kerana dia bawa data semua dalil hak Syafi'i bawa mari tadi dalam hukum fiqh ni, dia bawa data mari semua. Ada dalam kitab Ma'rifatus Sunan wal Athar. Kitab tu lebih kurang 15 jilid. Waktu baik satu dalil duk situ cara yang lagu tu. Maka cara kita ngaji pasti kita kena boleh buat beza. Hak manakah benar, hak mana tak benar. Hak apa kita kena kecek lagu ni pada zaman yang kita ada ni? Kerana zaman kita ni adalah zaman fitnah yang pendakwah hak pasal tu lah nak heratkan kita tubik jauh daripada Allah Ta'ala dan Rasul. Akhir sekali lagu mana jadi? Sebagaimana ada kata tu, nak tahu hadis nak ngaji dak, nak tahu hadis nak tahu syarat nak sah hadis batal hadis dak. Buat lagu mana? Buka tabir setengah tanya Nabi alaihi salatu wassalam. Siapa situ? Sebab itulah kita sebagai umat Islam, umat tani kita di sini terutamanya dengan cara umumnya Nusantara, ngaji kita pasti kena ada alasan daripada orang sebagai ahli. Maka wajib di atas guru tadi itu kemukakan ilmu sebersih-bersih ilmu kepada umat masyarakat. Balik kita pun nak terima, kena pilih jadi kena juga, supaya kita itu tak terlibat dengan apa? Tak terlibat dengan apa yang mereka itu nak menjadikan kita sebagai mangsa. Itulah sebagai pusingan pertama. Lepas daripada ni kita tengok ustaz mak kita lagu mana pula dia nak
menjalankan bernami kita ni. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Jadi kita dengar dan jelas bahawasanya kepentingannya hadir di dalam hidup seorang Muslim. Dan juga kita kacau untuk semaya, kita kacau ibadat untuk keredaan daripada Allah Ta'ala. Kalau kacau untuk buat tak penuh, dan kalau kita rekod ataupun kacau untuk mengikut kasut mengikut kita tengok, tapi benda tu tidak ada daripada nas, daripada Nabi, dan juga tidak buat oleh para sahabat. Tapi itu di hari ini kita boleh tahu bahawasanya sangat-sangat penting dalam hidup orang Muslim. Dia kena mari Quran dengan hati. Quran dengan hati. Kadang-kadang seperti mana Syekh kita sebut tadi, dia mari Quran hati tu, kadang-kadang dia mari tafsirnya Quran. Mai royak rupa cara hak Nabi buat lagu mana. Mai royak kata hak Allah Taala nak lagu mana melalui hati daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu walillahil hamd. Dan kita buat di mana Syekh tersebut berkenaan dengan syarat ditimbulkan amalan oleh Allah Taala. Yang pertama ikhlas kepada Allah Taala. Ikhlas kita memang kita semaya, kita ikhlas kita nak pada keredaan daripada Allah Taala. Dan juga yang kedua kena ittiba daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ittiba sunnah Nabi mengikut daripada kita dengar daripada Syekh. Mari-mari mengajar royak kata lagu tu lagu ni, tapi dengan tidak ada tempat sandaran dia tak sudah. Sebab itu walillahil hamd. Malam ni kita termasuk daripada anak murid Syekh kita yang mana kita boleh mari dengar bagaimana sikap apa dia panggil keadaan di akhir zaman yang penuh dengan fitnah. Dan kadang-kadang seperti mana Syekh kita sebut, kadang-kadang mari dengan rupa ulama, mari dengan rupa pakai jubah, tapi apabila sebut tidak sampai kepada Nabi, sebutnya hati yang lesu, tidak sandaran dia kepada Nabi SAW. Habis itu walillahil hamd hari ini, dan kita ada ustaz-ustaz yang ngajar mengikut masjid, kita ada tok-tok guru yang ngajar mengikut sekolah, dan kita boleh dengar sandaran mereka itu daripada hadis Nabi SAW. Buat satu perkara dia akan kita klik kepada Nabi SAW. Dan sahabat dulu dia terima daripada Nabi. Apa lagi kita di akhir zaman ni jawab kata tak boleh terima hadis daripada Nabi SAW. Kerana itu berat. Berat ke mana pula Allah Ta'ala hantarkan Nabi supaya tauladan dan contoh pada kita. Jelas dan nyata sekali. Walaupun kita tak nampak Nabi dengan rupa cara, kita tengok tak nampak lagu tu, tetapi kita boleh dengar daripada hadis Nabi yang Nabi royak, aku buat lagu tu, Nabi ikrar gapo ratik, Nabi Nuh gapo ratik, hak mana lari. Tapi itu kesempurnaan agama tu di antara salah satu tauladan daripada Nabi SAW. Tak kira mari dengan hukum, mari dengan jenayah, mari dengan muamalah, mari dengan akhlak, semua tu kita tengok pada Nabi SAW cukup bagi itu. Sebab itu apabila sebut daripada hadis Nabi ini bukan sekadar perkataan daripada Nabi saja dak. Bukan hak Nabi royak saja. Bukan kelakuan Nabi, akhlak Nabi, perbuatan Nabi, benar yang Nabi ikrar mengaku kata benar ni boleh atau tak boleh, itu semua daripada Nabi SAW. Jadi itu di akhir zaman seperti mana kita sebut kata salah satu fitnah yang akhir zaman di hari ini, mari yo hadis plesu-plesu. Mari yo hadis kalau kita kecek bahasa Melayu kata hadis tak pakai rawa, bukan. Di mana kalau kita kecek di sana kosi. Ustaz Mat kata lagu tu padahal bukan daripada saya. Tapi di sana saya tu kalau saya dengar malulah. Muka demo di sana pada kita. Apa lagi kita sore yang mana dia ceramah, dia senang pada Nabi, keadaan Nabi tak royak. Habis tu Nabi royak mula lagi. Man kadzaba alayya muta'ammidan. Allahu akbar. Nipu pada Nabi, dusta pada Nabi, bohong pada Nabi. Hak Nabi tak royak kata Nabi royak. Hak kata bukan sunnah Nabi kata sunnah Nabi. Hak bukan perangai Nabi kata tu Nabi buat. Kata lagu mana falyatabawwa'u maq'adahu minan nar atau kama qala alaihi salatu wassalam. Pak dia nak kosong. Habis itu kita sebagai orang yang mengikut Nabi SAW, salah satu daripada itu yang tersebar dalam masyarakat kita hari ini hadis Nuh.
Mana Syekh kita ada sebut tadi, kena adnya hati mau. Cabaran di akhir zaman ni hati mau, hati lesu, hati tak pakar, hati tak tahu apa ni disebarkan dalam masyarakat kita. Habis tu hari ini kita nak dengar daripada tuan guru kita Syekh Wan Syukri kita, dia akan kupaskan kepada kita di antaranya alamat-alamat hadis maudhu' gapo dia. Bagaimana kita nak tahu kata itu adalah hadis maudhu' tu hadis daripada sandaran Nabi betul tak betul. Habis tu hadis kan kita tengok yang dibagikan oleh ulama tu ada hadis maudhu', ada hadis dhaif, ada hadis banyak di antaranya. Habis itu semua tu dia bukan duk dia mari itu hadis sudah tak dia mari silsilahnya sanad dia. Kena ada sanad. Orang ni kecek dia pada orang ni, sungguh dak orang ni kecek dia pada orang ni, sungguh dak orang ni kecek. Dan juga di sampai sanad situ cek pula peribadi orang. Adalah orang sikoh kata sikoh, kecek bohong kata. Dia cek pula nak boleh sampai hadis sahih, nak boleh sampai hadis daripada Nabi SAW pada kita. Ulama dia buat apa dia panggil kalau kita kecek, kalau dia sapu cuci supaya nak kita nampak ini adalah hadis daripada sallallahu alaihi wasallam. Habis itu insya-Allah taala kita akan dengar daripada Syekh kita alamat-alamat hadis maudhu' yang tersebarkan dalam masyarakat khususnya tempat kita Nusantara. Insya-Allah taala. Jazakumullahu khairan Ustaz Mat di atas apa yang kupasan yang mulia, yang bagus. Jadi kita sebagai umat Islam, kita tahu dah kata kepentingan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap diri kita hari. Bukan mana tahunan, mingguan, bulanan, dak. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kena hidup dengan sekali dengan kita, sunnah dia tu kena hidup sekali dengan kita tiap-tiap minit. Bagaimana kita nak menghidupkan? Pasti kita kena tahu dulu kata dia tu sunnah ke bukan sunnah, kalah dia ke bukan kalah dia. Baik, Nabi kita ni wafat lagi. Kita boleh jawab dengan penuh mulut dah kata Nabi kita wafat ke tak ada lagi. Kita jawab dengan cara penuh mulut kata Nabi kita wafat. Apabila Nabi kita wafat, gapokah sedangkan agama Islam ni agama yang berkekalan sampai ke hari kiamat. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Nabi tu herayat kata mereka yang menyakiti mung, mereka itu akan meninggal dunia, dan mung sendiri pun akan meninggal dunia juga, tak kekal di atas muka bumi ini. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa immat. Makna kata Nabi Muhammad ni mati. Abu Bakar perayat kata Nabi Muhammad ni wafat. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Sebagaimana Imam Al-Bukhari riwayat dalam kitabnya Tarikh Al-Kabir dengan sanad yang sahih. Siapa dia dak ibadat kepada Nabi Muhammad, sesungguhnya Nabi Muhammad itu telah wafat. Apabila Nabi itu tahu kata ia wafat, agama kita ni berkekalan sampai ke hari kiamat, nak buat lagu mana? Nabi kata dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam Muwatta dan Imam Al-Hakim di dalam Mustadrak dengan sanad yang sabitlah daripada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Nabi katalah mana? Kita dah dengar semua hadis tu. Nabi kata taraktu fikum, aku tinggal pada kamu dua perkara. Ma tamassaktum bihima, selama mana kamu itu berpegang dengannya. Nabi takbir dengan ma masdariyah, selama mana kamu itu berpegang dengannya dengan kedua-duanya, lan tadillu ba'di abada. Tak, kamu tu tak akan sesat jalan lepas daripada aku pejam mata ni selama-lamanya. Sehingga riwayat satu lagi, sehingga kamu wahai umat aku jumpa dengan aku di kala haud nanti, pada hari kiamat nanti. Lan tadillu ba'di abada kitabullah wa sunnati. Kitab Allah Taala dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai asas. Ini sebagai asas. Kita nak faham Quran, pastilah kita tahu di sana ada syarat cara kita nak faham Quran. Kalau kita mengaji dalam ulum tafsir, tahulah dalam masalah hadis kita nak faham dia, kita ada ulumul hadis yang ulama kita tak siap-siap mari dah.
Tetapi huminya yang tepat kita nak gantung iaitu kitab Allah Taala dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba kita sebagai umat masyarakat orang Melayu kita Nusantara di sini terkadang dengar di telinga kita kata Quran hadis ni sumber kesesatan, dasar kesesatan. Kita boleh terima tak ini? Kita terkadang boleh terima perkara orang wayak mari kita kata Quran hadis adalah, kalau kita turut Quran hadis tentulah kata itu sesat jalan dia kata. Berani kecek semasa itu. Ni kita dah dengar. Kita dah dengar, dah tengok, kita kenal orang cakap dan sebagainya. Yang ambil cara memikir tu di mana? Dia tak baca hadis Nabi Muhammad ke alaihi salatu wassalam? Sedangkan dia rupa warasatul anbiya sebagai para warasatul anbiya, orang kesaka Nabi, dia tak baca hadis Nabi. Kalau dia tak baca hadis Nabi, bagaimana nak mengaku kata dia tu warasatul anbiya? Dia dah royak gapo pada kita. Nabi kata tinggal dua perkara ni, kalau pergi dua perkara ni tak sesat selama-lamanya. Tuhan jamin tak dalam Quran? Tuhan jamin. Tuhan kata lagu mana dalam Al-Quran? Tuhan kata famanittaba'a hudaya. Siapa dia ikut hidayah aku. Hidayah pecah dua di situ ulama kata. Immal Quran wa immal hadis. Quran ataupun hadis. Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Orang tu tak akan sesak jalan dan tak akan binasa, hidup dalam keadaan celaka, tak ada. Nas'alullah ta'ala as-salama wal afiyah. Tapi hak Tuhan kata lagu mana? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa dia berpaling daripada pertunjuk aku, hidup dia dalam keadaan bangka. Bangka ni mana lagu mana? Ahli tafsir kata dalam keadaan sepik dada. Sungguh sepik sungguh. Pandangnya apa sepik, hati apa sepik, gapo jadi sepik belaka. Apa? Karena dia berpaling daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Fala wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Hari akhirat esok tu hipung bangkit dia dekat keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, ya Tuhan aku, apa mu tu bangkit aku dalam keadaan aku ni buta sedangkan aku duduk dunia hari tu celak molek? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Tuhan pun jawab, aku bawa datang kepadamu ajari aku hak molek tapi buat paling belakang daripadanya, hari ni kau nak terlupa katik terhadapmu. Itu jaza balasan Allah Taala terhadap orang paling daripada Alkitab dan Sunnah. Kalau gitu, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai mubayyin. Apa makna mubayyin? Keterangan bagi Al-Quranul Karim. Kita klik pada madah kita bercakap asas tadi. Tuhan kata aqimus salah. Kita boleh nak sembahyang kalau kita tak tengok Nabi? Tak. Sebab tu Nabi kata dalam hadis sahih Al-Bukhari, Nabi kata kan? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyang olehmu wahai sahabat aku sebagaimana melihat aku sembahyang lagu mana. Zaman kita tak ada nak tengok Nabi, sallu kama ra'ai di situ ai kama alimtum, sebagaimana mu tahu kata Nabi sembahyang lagu mana. Sebab tu ulama kita ada waktu sifatus salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, cara rupa Nabi sembahyang lagu mana, ambil di mana tu? Ambil daripada kitab-kitab apa ulama kita duk kupas royak dalam kitab-kitab satu lah. Kita setengah-setengah apabila Tuan Guru Haji Abdul Halim Ahmad bawa datang kitab panduman sembahyang mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nyagi pahal setengah-setengah orang kata tak pakai ulama, tak seturut ulama, panas diri dan sebagainya. Ini bukan. Coba kita bukakan diri kita, buka pandangan kita, baca kitab tu tengok ya guna ulama banyak mana dalam kitab tu. Sebab apa boleh jadi gitu? Kerana a'rada an zikri tadi. Dia paling daripada hidayah Tuhan, Tuhan buat dia pandangan dia sepik. Oh kita ya lagi. Dak kita nak panggil orang turut Nabi, jejak lakas bagaimana ulama tu dah bawa datang mai kita nak tahu lagu mana kata Nabi buat gini, Nabi buat gini, Nabi aku ni Nabi kata gini, nak tahu lagu mana kita duduk Quran 15 ni. Tak tahu. Pasti kita kena tengok apa yang dibawa datang oleh alim ulama kita. Ni kita jangan makan pengaruh juga. Quran tak kita ikut dah.
Kemudian apabila kita nak ikut Quran nak juga. Dia kata tak turut ulama pula, nyahelah juga supaya nak kita terlucuk daripada tah kita nak gantung hak asal. Juga Nabi itu riwayat dalam Quran, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Cara kita nak haji, Tuhan kata dalam Quran lagu tu, Nabi Muhammad kata khudhu anni manasikakum. Ambillah daripada aku cara nak haji. Bagaimana? Datangnya hadis Jabir ibn Abdullah dalam Sahih Bukhari panjang lebar membayankan, menyatakan bagaimana sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam masalah membuatkan haji. Kalau gitu, kita sebagai umat Islam jangan sama sekali kita turunkan hati kita daripada mana? Daripada sumber asal tadi. Jangan kita percaya mana-mana pihak pun, walaupun saya sendiri. Kalau saya tukar pendapat, tukar pendirian, jangan turut, jangan pakai. Apabila ia rakyat tak suri percaya kepada Tuhan dan Rasul. Syaitanir rajim ni, kerja dia ni yang nak kita tak boleh masuk syurga. Ya jack kita tu baik pada syurga dah. Kami nak jack kita pula tak seri kelik pada syurga kena pula. Hak itulah rugi kita sebagai umat Islam kalau kita tak memahami ilmu pengetahuan. Kalau gitu, cara kita nak memahami hadis Nabi, nak pilihnya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk nak guna bagi diri kita sebagai orang awam. Kalau rakyat syarat pun kita nak pergi tak siapa, memang. Tetapi kita tengok sini. Guru saya pernah tanya guru saya hebat-hebat di negara Arab. Dia kata bagaimana kita ni, bagaimanakah kalau orang kita ni kita awam, tak pandai nak cari sanak bukan sanak ke berapa, kita tak erti hak tu. Nak buat lagu mana? Nak pilih daripada mana hadis-hadis ni? Nak ambil terima lagu mana? Dia kata gini. Dia kata tengok kepada orang yang masyhur dalam nidai hadis, kepakaran dia, ada kebolehan, dia kecik hadis zaman muda tu lagi. Sampai ketua di bawah tu, hak tu yang ladah tu. Kalau lah duk dengar kata orang ustaz tu ayat tu, hak ni kecik dusta terhadap hadis Nabi ni, hak ni kecik bahawa terhadap Nabi ni, tak sambil orang ustaz lagu tu, tak sambil. Kita sebagai orang awam kata itu dah, jangan ambil lagu tu. Dalam Nusantara kita ni banyak hadis-hadis maudhu' lagi kita akan sebut sekali lagi. Cuma saya nak beri satu pengingatan kepada semua umat Islam di sini, kata hadis pasti kena ada silsilah. Apa makna silsilah? Talian dia daripada guru dia pada guru dia, guru dia pada guru dia sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana hadis ada dua rukun sahaja. Kita tak payah faham masalah ni. Hadis rukun pertama sanad. Sanad mana-mana? Perawi hak riwayat daripada orang tu. Cuba buka Sahih Bukhari. Qala haddatsana Humaidi, qala haddatsana Sufyan as-Sauri, qala haddatsana Muhammad ibn Muslim az-Zuhri, qala haddatsana Muhammad ibn Munkadir ila akhirih sampai ke sahabat sampai ke gitu. Itu makna sanad, rupa-rupa lagu tu panggil sanad. Yang kedua, rukun bagi hadis iaitu matan hadis. Matan hadis. Tetapi dalam umat masyarakat kita ada dengarnya matan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ruhi hadirun 'inda dzikri maulidi. Kita dah dengar. Berkatanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata sesungguhnya roh aku datang tak kalau orang baca maulud Nabi, dia kata. Malah naik tangga Nabi kita. Setangga ni pakai uat belaka, kalau letih tak ada duduk mana Madinah. Mai ikut Yaman kata, mai ikut Mesir lagi, mai ikut Thailand kata, mai ikut Indonesia, Malaysia. Letih sikitlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan hadis. Tengoklah semua kitab hadis ni. Kalaulah kitab hadis di depan kita ada tangan kita ni 50% kita kata ada tangan kita lalang ni tak ada walaupun seketok pun hadis tu. Al-Bukhari tak tahu, Muslim tak tahu, Tirmizi tak tahu, Abu Daud tak tahu, Ibnu Majah tak tahu, An-Nasa'i tak tahu, Ad-Darqutni tak tahu, tapi yang sana pada rawahu Ad-Darqutni. Meriwayat akan hadis itu oleh Imam Ad-Darqutni. Gi balik dalam Ad-Darqutni tak ada. Dia kata apa? Dia kata kaum muda ni sapuh tu baik pada hadis Sunan Ad-Darqutni, sapuh tu baik. Ya Allah. Pak kita percayalah nya bawa hadis-hadis bawa. Hadis ni ittifaq ulama sampai ke Azhar Syarif tak terima hadis tu. Dia kata lain. Kalau di Mekah, di Urdun, di mana tak nak kecil ada.
di Azhar sendiri pun tak terima kata itu hadis. Tengok. Satu. Lepas yang kedua, hadis duk jajar-jajar di atas muka bumi kita sini ni, man arafa rabbahu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa dia kenalnya diri, maka kenallah Allah Taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata gitu juga. Kalaulah ini hadis, nas caya diriwayat dengan sanad. Mana sanadnya? Aina isnad sammu lana rijalakum. Mana sanad kamu? Tak ada. Yalah juga tu. Pada mana? Hingga Imam Nawawi sendiri riwayat dalam Fatwa An-Nawawiyah, dia kata hadza kalam Yahya ibn Mu'az As-Sufi. Ini perkataan Yahya ibn Mu'az As-Sufi. Orang Sufi kata lagu ni, bukan kalam Nabi. Tapi yang mulih fakta kita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, al-kadhibu alayya laysa ka-kadhibi ala ahadin minkum. Hadis sahih. Dusta di atas aku bukan seumpama dusta di atas orang lain. Wahai umatku, ingat molek. Sebab hadis mutawatir kata lagu mana? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa dia dusta di atas aku hal keadaan sengaja. Lagu mana sengaja? Ulama syarah makna ia kata ngagamuk. Hak ni hak bahaya. Kita kata dengan gamuk, nak wisdak mulut, nak wisdak. Panggil orang ramai sikit dengar kita dan sebagainya. Kita kecek, qala Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kenalah kita. Falyatabawa maq'adahu minan nar. Nabi jamin kata tempat kediaman dia api neraka. Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada. Hak tu kita takut. Allahumma ajirna ajma'in minan nar. Minta tahap jauh daripada buat kita semua daripada api neraka. Bahong di atas Nabi walaupun subay besar baka pun api neraka. Jangan duk main. Kalau gitu, itu dua hadis. Terkadang sakuk tu lambang di sekolah mana-mana tak sebut lah, lambang sakuk jadi pai besar gini. Iklan besar lagu ni, orang main tegah anak dia sendiri, anak hak mengaji situ sendiri kata, ini bukan hadis ni tok guru. Mu ni kaum muda dia kata. La ilaha illallah. Panawak lagu mana umat kita? Sebab tu mula-mula sekali hadis biasa tu kalau dalam ilmu mustalahil hadis apa yang lagu mana? La aslalah. Apabila sebut la aslalahu, tidak ada asal baginya, mana ini perkara yang tidak ada sanad bagi dia. Apabila tidak ada sanad, tak dinamakan hadis. Sebab itulah dalam Islam kita dia tak iktimad, tak bergantung di atas apa? Tak bergantung di atas mimpi seseorang dalam masalah nak buat hukum syarak. Tak boleh. Yang nak bergantung di atas apa yang Nabi kita kata. Bukhari ni mari, Muslim ni mari untuk nak cara masalah tu dah. Tuhan bangkitkan mereka itu untuk nak cara masalah hadis. Bukhari ni dalam otak dia 900 hadis, 900,000 hadis lebih dalam otak dia. Dia bawa data dalam sahih dia tadi itu 7,000 hadis lebih. Hak lain lagi tadi itu dia tak luar daripada tu. Nak orang tanya tapih sungguh. Sebab itulah hadis dalam Bukhari kalau orang nak take ya tak boleh pergi. Kalau bahasa tan kata tak boleh pergi, nak pergi tak habis, tak kuasa nak lakah kepala Imam Al-Bukhari. Walaupun di dalam kitab At-Tatabbu'at bagi Imam Ad-Daraqutni, sekalipun di dalam kitab tu yang mana kritik masalah sanad yang mata dah. Sebab Bukhari ni mata dia ni lebih teguh daripada matan Imam Muslim. Tak apalah situ, itu panggil kata bab-bab dia. Kemudian yang kedua, pasti kena ada di dalam hadis tadi itu, kita orang ngaji ni kena ada dhabtur ruwah. Apa makna dhabtur ruwah? Makna orang yang ingat tak molek. Kalau ingat tak molek, maka hadis tu jatuh daripada darajat sahih kepada hasan. Kalau ingat tak molek, jatuh pada darajat dhaif. Kalau teruk dah sampai ke darajat munkar, syadz, hingga akhir sekali di maudhu'. Seumpama seorang nama tokoh ulama nama Nuh ibnu Maryam yang dimasyhurkan Nuhul Jami'. Nuhul Jami' ni makna kata dia ni suka buat hadis-hadis pelesu untuk nak menggemarkan, menggalakkan kita supaya baca Quran.
Kita ni kalau niat molek setara mana pun, tapi kalau tujuan kita molek tapi wasilah kita nak pergi tak molek, Islam tak aku. Bahawa di atas Nabi, dusta di atas Nabi untuk nak buat apa? Untuk nak buatkan fadilat baca Quran, nak rajin baca Quran. Tapi letak hadis pelesu, man qara'a surah kaza wajada kaza. Man, siapa dia baca Quran gini boleh gini. Namanya Nuhul Jami'. Maka dihukumkan oleh ulama kata hadza rajulun kadzdzab. Seorang ni adalah pendusta. Apabila dihukumkan oleh ulama lagu tu, hadis jatuh pas tanah. Lagu mana? Hadis maudhu'. Hadis maudhu' ni Allahu Akbar, hadis yang bahaya bagi kita. Tak boleh nak buat guna sikit pun. Sebab apa? Itu pelesu. Nak kata orang lain kata tak apa. Itu tak boleh. Ini masalah yang kedua. Babtur ruwah. Yang ketiga, adalatur ruwah. Kena adalatur ruwah tadi itu, seorang nak riwayat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kena ada adalah, nak jaga maruah. Bukan duk tepuk meja tiap-tiap hari jalan tak jaga maruah, makan tak jaga, pakai tak jaga, tak boleh. Muruah dia kena jaga, pasti kena jaga. Pakaian, cakap, gerak-geri, budi pekerti kena jaga. Sampai situ nak terima hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Lepas pada tu itu sakut bawa dengan sanad tiga kali ni sakut bawa dengan sanad. Rukun mula-mula. Mata hadis jangan wada syaz dan jangan wijada apa nama al-illah. Syaz ni lagu mana? Yakni jangan orang riwayat hadis tadi itu walaupun dia itu ada kesikatan, dia ada kepercayaan dalam agama, akan tetapi dia riwayat mukhalafah orang lebih daripada dia. Kalau dia riwayat mukhalafah lebih pada dia, nasihat hadis tu dikirakan syaz, tak boleh terima walaupun orang riwayat tu siqah sama sekali. Misal kata Imam Bukhari wari satu lafaz, Imam Muslim wari mari satu lafaz, Tirmizi wari lafaz yang lain. Tirmizi nak ada siqah, akan tetapi mukhalafah dengan Bukhari dengan Muslim, maka hadis dia dihukumkan syaz. Kalaulah tuai hak riwayat tadi itu dhaif, seumpama orang-orang yang kita sebut tadi, kalaulah dia riwayat menyalahi dengan Bukhari Muslim hak bersikap pada dia, hadis tu baik jadi mungkar, tak pakat. Seumpama hadis semaya dalam masjid itulah, apabila hujan semaya raya dalam masjid hujan tu kan, hadis tu banyak ke hukum oleh ulama kata mungkar. Walaupun kita beramal dengan kerana ada keuzuran, tapi min haisu sekiranya hadis tadi itu gitulah nak riwayat. Gitulah cara-cara ulama kita. Tetapi masalah kita nak satu lagi. Sumber kita tahu dah. Tetapi satu lagi yang kita kena beri peringatan di sini, cara kita nak faham hadis, jangan sama sekali kita nak faham satu hadis. Jangan. Hadis ni pasti kita kena faham merangkungi. Jangan kita faham so. Bab istidlal, cara kita nak buat dalil dengan hadis, pasti kita kena pergi pada bab dalam usul fiqh panggil babul istiqra'. Istiqra' mana kata hipung semua hadis sakut baut dengan ini bab kamar dia bau waktu bab hukum. Kalau kita pergi jumpa satu hadis walaupun sahih, kita tak tengok hal lain. Jangan kita gaduh waktu bab hukum, hak tu nak jadi belaga dengan hukum-hukum fiqh. Kalau kita tak pandai nak buat istinbat hukum, jangan kaca. Kita tak pandai, kita bukan ahli. Nabi Muhammad kata lagu mana? Dalam hadis sahih Nabi Muhammad kata, "Idza wussida al-amanatu ila ghairi ahliha fantadhiris sa'ah." Apabila kita serahkan urusan kepada orang bukan ahli, maka nanti tunggu selera. Hak ni hak kita bimbang. Kita sebagai orang sunnah dah, kita kena tahu pula cara kita nak istidlal, cara nak mengambilkan dalil dengan hadis Nabi kita sebagai hak sahih dah, hak sah dah, pasti kita kena tahu. Seumpama kita kata ada hadis, senantiasa kita ada waktu baik semua hadis ni supaya nak kita faham dengan cara merangkungi, cara nak faham hadis. Lagu mana? Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di dalam Mustadrak. Imam kata daripada Nabi Muhammad alaihi wasallam, hadis itu hadis sahih. Nabi katakan, "Ilbisu min thiyabikum bayad fa innaha khairu thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum." Pakai olehmu akan pakaian yang putih, sebab pakaian yang putih itu adalah kebaikan bagi kamu, terutama lelaki itu.
Dan kapailah olehmu wahai umatku akan oleh mati di kalangan saudara kamu dengan pakaian yang ia putih. Maka kalau kita tak faham dalam masalah usul hadis, cara kita nak faham, bab kita nak pilih tu kita tahu dah tadi. Kepentingan cara kita nak pilih kita tahu dah dengan cara kasar-kasar. Tapi bab kita nak faham ni pula satu, kita kembali kepada asal. Apabila Nabi suruh ni kita kena buat tak? Apabila Nabi suruh kita kena buat. Maka Nabi kata ilbisu, pakai olehmu ni suruh, kata suruh dengan fi'il amal. Nabi suruh pakai olehmu akan pakaian yang putih. Maka pakaian yang putih tadi itu asal pada suruh mana lagu mana? Makna wajib lah. Al aslu fil amri tufidul wujub. Ulama kata dalam usul fiqh, hak Imam Syafi'i dan mana-mana lagi orang kata asal pada suruh makna kata wajib. Tiba-tiba kita tak ngaji usul cara nak faham hadis, ya hukum lagu mana? Hak ni masalah. Berlaku di luar negara di mana? Di Rusia, di Amerika, masa-masa kita duk mengaji dengan mereka itu, masa duk beripun di tanah Arab tu, masalah berlaku gini. Masalah ambil hadis ni kita tebik dia tahu dia. Lagu mana? Maaf dah dia. Kita dia tak pakai warna putih, pakai warna lain. Ya hukum mana? Hadza rajulun mubtadi', dia kata. Seorang lelaki ni ahli bidah. Awak apa? Kerana lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awak apa ya? Sebab Nabi suruh pakai putih dia tak pakai. Nah ni masalah. Ya masalah dia tak faham kata suruh di situ tu beri faedah gapo. Wajib ke sunat dia tak faham. Dia kata suruh ni tiap suruh ialah wajib. Ha tu masalah. Maka ulama tak ada siapa dia faham lagu tu. Walaupun seorang pun tak ada. Kalau kata ada siapa cuba cek muka mari. Tak ada dia faham. Ulama hukum kata pakaian yang putih iaitu pakaian yang sunat bukan wajib. Faham di mana? Ambil daripada mata hadis tu. Di mana? Ini panggil qara'in. Cara kita nak faham hadis pasti kena ada tunjuk ke dalam hadis tu sendiri untuk nak fahamkan hadis Nabi. Nak boleh jadi sunat sebab Nabi kata lagi ni, fa innaha khairu thiyabikum. Sesungguhnya pakaian yang putih itu adalah kebaikan bagi kamu. Kalimah khairun tadi itu Allah panggil siratut targhib. Rupa-rupa Nabi nak menggemarkan. Apabila ada hadis apabila ada lafaz nak menggemarkan di situ, paling daripada wajib kepada sunat. Maka kita tak pakai pakaian putih pun tak ada gapo, tak jadi mubtadi', tak jadi bid'ah, tak jadi gapo. Hak hukum kata bid'ah mubtadi' silap faham terhadap hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni satu tangguh hak besar sekali. Sebab tu awal tadi saudara saya sebut ni Ustaz Khair Muhammad Khaya kita sebut kata hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya daripada Muawiyah bin Muawiyah kata lagu mana? May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Sesiapa yang Allah Taala kanak nak nak jadi kebaikan bagi dia, tu hari faham agama. Dengan sebab itu faham agama ni bukan sekadar baca, bukan sekadar kita talaki mudah-mudah gitu, bahkan kita kena tafaqquh fid din. Kena fahamkan hukum agama dengan cara dia. Khawarij ni dia baca Quran, dia tak baca Quran. Bahkan dia baca Quran banyak daripada sahabat Nabi lagi. Sampai ke merah mata-mata, kuning tuai puasa tak berhenti. Tetapi faham dia sikit. Hak tu masalah pakai Quran, pakai hadis tapi tak faham maksud. Hak ni kena jaga. Jangan kita pakai Quran, pakai hadis kita tak tahu maksud. Jangan sama sekali. Jangan kita buat gitu. Itu panggil zalim diri. Ni ada hadis ni ada hadis ni. Hadis ni duk darajat mana? Hadis ni duk di maqam mana? Nak tak mana cara? Oh, tak mana kira dah aku sendiri. Aku tu siapa? Man anta tu siapa? Aku ni piye? Kita kena pergi di situ dulu supaya kita tak jadi terlebak, jadi kelajak. Apabila kita tak boleh nak beza situ, situlah sama-sama sunnah bertekih. Sama-sama orang yang sunnah sendiri pun jadi tekih juga. Sebabnya apa? Punca sana ni. Faham hadis tak betul di atas apa hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kandang. Nabi kata fa innaha khairu thiyabikum. Sesungguhnya pakaian putih itu adalah pakaian yang elok baik bagi kamu. Ulama kata hadza huwa sarifu minal wujub ila nadbi. Hak ning lah hak paling qarinah yang untuk paling alat untuk nak paling hadis daripada wajib kepada sunat.
Sebab tu pakai ia lagu mana, cak warna tu warna ni, hak tak tegah lah agama kita, tak ada masalah. Ada baju tok cak tu, ada baju tok cak ni, tak apa, tak ada masalah. Tapi pakai hak putih, hak tu lebih utama. Hak banyak tu ya. Itu cara kita nak faham hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara ringkasnya, kita nak ambil boleh 2 minit. Alamat-alamat kita nak cek hadis maudhu', hadis palsu. Alamat-alamat kita nak cek, yang pertama sekali iaitu dia jadi punah dengan akidah kita. Apabila kita dengar hadis tu punah akidah, maka itu bukan lagu mana masalah. Kana Allah wala makan wa huwa al-an ma alaihi kan. Didapati Allah tak ada tempat, sekarang ni pun Tuhan tak ada buat gapo. Ini punah akidah. Ini perkataan sanad kepada Sayyidina Ali, mauquf di atas Sayyidina Ali, tapi tak ada sanad oleh seketok pun atas dunia. Dalam dunia ni tak ada. Palsu. Bagaimanakah Allah Taala tak ada buat gapo sekarang berhujah dengan itu hadis? Punah akidah, itu palsu, hadis palsu. Yang kedua iaitu dia mukhalafah dengan Quran terang-terang. Lagu mana? Dia kata hadis tetapi menyalahi Al-Quranul Karim. Seperti ada hadis kata malaikat turun daripada langit mari pada bumi minum arak pening. Kemudian nak naik ke langit tak boleh. Ini menyalahi Quran. Tuhan ayat lagu mana? Tuhan ayat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tak lawa, tak ada dosa, dia tak menyengah Allah Taala. Tiba-tiba ayat hadis ni ada dalam kitab-kitab tafsir. Hak kita punya baca tak khabar ingat buih mula-mula. Nya Iraq lagi nya terjemah nya pasal gitu pasal gini. Terkadang sejarah hadis hak palsu tu. Ni masalah. Kita sebagai umat Islam jangan sama-sama. Nak tanya tak benar tu bukan daripada kita. Yang seterusnya iaitu apa nama? Menyalahi hadis sahih hak lain. Hadis sahih yang menyalahi. Seumpama man ayyana al-aina fala aina lahu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ayyana al-aina fala aina lahu. Tu siapa dia yang bertanyakan dengan lafaz aina, maka dia tak boleh Allah Taala tak boleh nak tanya dengan lafaz aina. Tiba-tiba mari dalam hadis Muawiyah ibn Hakam As-Sulami dalam Sahih Muslim, Nabi tanya kata aina Allah, di mana Allah? Hadis Sahih Muslim. Maka hadis kata man ayyana al-aina fala aina lahu, yang ada dalam kitab-kitab itu bukan hadis, kerana menyalahi dengan hadis Nabi Muhammad hak sahih. Bahkan tak ada dalam kitab Ahli Sunnati wal Jamaah, ada dalam kitab Al-Kulaini, Al-Majlisi dan sebagainya daripada puak-puak kumpulan Ar-Rafidhi Syiah masalah. Ini kita tak tahu. Sebab maaflah dah, ilmu hadis bab kita ni dhaif. Sedangkan tokoh dalam mazhab Syafi'i, tak sama mazhab lain lah, lama kata mazhab lain pula, mazhab Syafi'i saja wak tentang masalah hadis palsu ni bukan satu kitab. Imam As-Suyuti wak kitab Al-Masnu'ah fi hadis al-mawdu'ah, Imam Suyuti sendiri wak 3 jilid. Mana baca? Lain lagi kalau nak pakai apa nama Maturidi, Mulla Al-Qari dalam kitab ni Asral Marfu'ah fi akhbar al-mawdu'ah, beratus hadis waktu bi hadis maudhu'ah saja, hadis maudhu' dalam ni panggil maudhu'atil kubra. Ustaz-ustaz kita ada kitab-kitab ni, kita mari baca tak apa di masjid supaya nak baca, nak jaga daripadanya, boleh ni kitab ni. Kemudian ada kitab nama Al-Masnu' fi ma'rifatil hadithil maudhu' bagi apa nama Mulla Al-Qari. Ini kitab ni kita mari tengok kitab kita hak ulama tu. Ni Maturidi, ni orang Maturidi, bukannya orang kaum muda, kaum gapo dak. Ni dia mau tulis mari. Supaya nak kita tu lepas daripada hadis maudhu' pakai kita. Hei tok guru yang dikasihi, yang ada di tempat Nusantara kita ni, sebagai nasihat kita dengan bersih hati. Kamu adalah orang yang dimuliai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masyarakat. Allah Taala muliakan kamu. Akaknya darajat kamu, janganlah kamu buat turunnya darajat kamu sampai kena pergi duduk dalam seksa sebagaimana Nabi itu janji dalam hadis yang sahih yang kita dengar tadi. Tak layak kita sebagai guru nak duduk sikap lagu tu. Itulah orang panggil sedikit daripada apa yang kita boleh kemukakan kepada saudara kita di sini, supaya perkara itu boleh tertanam di dalam jiwa kita, hati kita, supaya kita boleh beramal, boleh kita menjauhikan perkara-perkara yang tidak bagus
untuk kita menyelamatkan diri kita daripada siksaan Allah Subhanahu wa taala dan kemurkaan Allah Jalla Jalaluhu. Itu kita serahkan kepada ustaz mak kita. Alhamdulillah, kita benar-benar pasal daripada Syekh kita berkenaan dengan yang dimomok yang tersebar oleh masyarakat. Antara contoh-contoh yang kita boleh dengar itu merupakan sedikit contoh sahaja dan cukup banyak lagi di kalangan hadis-hadis yang sampai kepada kita dan mari dengan kepada Rasulullah SAW daripada Nabi. Tapi sebenarnya itu bukan sadaran yang sebenar daripada Nabi SAW. Ikhwan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, jadi mehok jawab dia di atas mesej pada saya kata, bagi sesiapa yang ada soalan lah nak tanya, cuma kadang-kadang semua bukan soalan itu kita nak jawab. Kadang-kadang kita kena tengoklah kepada soalan yang nanti nak tanya. Itu kalau siapa ada soalan, sekarang kita nak buka untuk tanya soal pun boleh kan. Ini semua pada tubuh kita lah. Kalau dia nak jawab pun boleh, kalau tak jawab pun tidak ada masalah. Kerana kalau dia panggil, bagi sesiapa yang ada soalan boleh tanya saya, insyaAllah. Maka Alhamdulillah, kita dengar di antaranya cara-cara kita nak terima hadis daripada Nabi itu, hadis yang sampai pada kita yang apa dia panggil silsilah dia tu mari dengan keadaan adanya sanad daripada sahabat daripada tabi'in daripada tabi'in pada mana kata dia ada sandaran kepada Nabi. Itu martabat hadis itu dalam ilmu mustalah hadis pun dia ada tak martabat. Bukan semua tu jadi hadis belaka. Bahkan dalam hadis tu dia nak ada hadis sahih, turun daripada sahih pula tengok pada adalah rawi pula ke mana. Klik kepada ilmu yang kita perlu kenali belajar dalam tempat kita insya-Allah taala. Maka Alhamdulillah saya pun tak sempat ni ambil fikir ambil gambar balik belakang. Ya, bukan masa duduk sini, bukan masa semua. Bagaimana kita nak terimakan hadis pada masa sekarang dalam keadaan kita duduk dalam zaman fitnah penuh dengan apa dia panggil hadis-hadis mogok. Kadang-kadang marinya kita sendiri buat tak tahu dan kadang-kadang dengar daripada itu buat topik hadis daripada Nabi tanpa kita nak tengok cek tu kadang-kadang kan. Sebab itu kita sebagai pendengar bagaimana kita nak terima hal keadaan kita dengar hadis daripada Ustaz Saudi, daripada Tuhan dia kata daripada Nabi, kerana syekh kita pada sebut dah ni, tapi di akhir zaman merupakan cabaran bagi orang yang awal semacam kita ni. InsyaAllah ta'ala kita serah kepada syekh kita sebagai soalan yang terakhir. Dan juga bagi siapa yang ada soalan tu boleh serah soalan kepada saya. Mungkin dengan masa yang tak ada kita sekadar pilih soalan yang apa yang kita nak beri syekh kita jawab insyaAllah ta'ala. Iaitu soalan ke apa Ustaz Mak sana? Soalan timur hadis pada masa sekarang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah cara kita nak terimanya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada masa sekarang ini, ya kita kena tak gini dulu hati kita. Yang pertama kita kena balik orang nak mengajar sendiri tu. Balik orang nak mengajar sendiri kena buatnya kesimpulan untuk diri dulu. Nak naik tah member ke, nak mari duduk di sini ke, pasti dia tadi itu tiada mari siap-siap dah hadis. Jangan sekadar royak hadis tetapi tidak royak siapa dia riwayat. Ha ni masalah. Yang ni kita nak terima hadis terutama khutbah Jumaat. Pasti kita terima daripada orang-orang hadis rawahu fulan. Dia royakkan hadis ni Bukhari ke, Muslim ke, Abu Daud ke, Tirmizi ke, Nasa'i ke, Ibnu Majah ke, Imam Ahmad ke, Imam Malik ke, siapa? Kena ada rawahu. Dalam bahasa moden sekarang kita kata akhrajahu fulan ibnu fulan. Mengeluarkan hadis ni dia daripada demo tu demo ni. Hak molek sekali kita kena pakatlah di sini semualah nah asatizah kita kena pakatlah ustaz mak kita sendiri saya sendiri kena hafalkan hadis sekali ngarawi.
Kenapa untuk dalam diri kita ni, siapa dia royak hadis tu? Kita nak kemuka kepada umat masyarakat, royak hadis ni biar. Dalam kitab mana? Sekadar tu tak apa dah. Tapi balik tokoh-tokoh ulama kita yang nak sah lagi daripada orang yang mengajar ni. Kita sebagai orang nak ngaji, nak kita pilih sendiri, ya tak boleh nak salah kata nak kita pilih sendiri ni payah. Balik kita orang mengajar ni pasti royak hadis ni biar royak dalam kitab mana, darajat gapo. Kalau bukan Bukhari Muslim kena royak darajat. Sekadar tu tak apa dah. Sebab tu saya show lah, saya makna kata nak kemukakan iktiraf di sini. Kitab yang molek bagi kita sebagai pendakwah ni ada duduk di tepi kita sebagai kitab rujukan ni. Yang pertama kitab Riyadhus Salihin bagi Imam An-Nawawi. Yang kedua kitab Jami' As-Saghir bagi Imam As-Suyuti yang ditahqiqkan oleh Syekh Albani ataupun lain pada tak apa. Tak ada masalah. Tak tepi kita nak gapo hadis tu dekat situ belakang. Semua tadi itu dekat situ belakang. Masa duk mengaji tu, ayah kena hafal lah kitab-kitab lagu tu. Kena mengaji kitab apa kisah hadis ni, kena mengaji, kena mengapa, kena bergapo. Tapi hak tu elok. Kita sebagai asatizah, guru, orang nak mengajar, siapa pun nak kemukakan ilmu pada umat masyarakat, pasti kita kena royak kepada umat masyarakat dengan apa? Dengan hujah selalu dah. Balik kita dengar situ sudah. Kita awam ni dengar situ sudah. Royak saat ni, biar dia royak. Kita dengar tu dia royak. Sudah tak apa. Kalau mari kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man la syaikha lahu fasyaitan syaikhuhu ni, tak ada dia royak kata hadis ni Abu Hurairah kan royak daripada Nabi ke, Muaz bin Jabal ke, Abu Sa'id Al-Khudri ke, tak ada riwayat pula Bukhari ke Muslim ke Abu. Tu tak sah terima. Saya kaca. Sebab apa? Sebab itu bukan hadis dah tu. Itu cara mula-mula yang kita nak tak sebagai panduman untuk kita nak memilihkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada zaman yang kita ini ada. Sekadar itulah. Itu wallahu a'lam. Alhamdulillah, hormati dan muslihat. Syukur kita kepada Allah Taala sebagai manusia yang mulia, kita boleh mengikuti ilmu agama Allah Taala khususnya. Dan juga sebagai baru lah bagi kita, dan saya rasa saya sebagai orang duduk mengajar pun dengan kita, kadang-kadang kita berasa kata benda ini dia panggil sebagai satu ilmu baru bagi kita mula-mula. Dan kerana tempat kita ni sekadar ceramah, hari ni nak kecek mongkok gambar dari bapa, anak yang soleh, lebih kurang dia. Cuma hari ni dia sebagai asas dia panggil. Dia bukan sekadar kata ceramah habis cerita tu. Di mana Syekh kita sebut kata benda ni adalah benda yang kita kena bawa. Sebab tu Nabi SAW dia suruh supaya kita dengan gigi dah kemah hadis Nabi, kitab Quran dan juga hadis Nabi bin nawajis. Ada dia mari hadis dia mari ni dengan keadaan pahit. Walau kana murran, Nabi kata walaupun mari dengan keadaan pahit sekalipun, apabila itu adalah kebenaran daripada Allah Ta'ala dan Rasul, perlu kita perhati. Habis itu walillahilhamd, kita tujuan mari pada malam ini, saya yakin kata kita mari kerana nak keredaan daripada Allah Ta'ala, menuntut ilmu yang kita terima daripada Syekh untuk nak mengamalkan seperti mana Syekh kita sebut. Kita dengan hadis bukan setahun sekali, bukan 2 minggu sekali, bukan sebulan sekali, tak, setiap hari, setiap minit. Hidup kita adalah kita kena hidup mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan kita sepatutnya berbeza di antara ibadat dengan adab. Adab dia berbeza dengan ibadat. Ibadat ni benda yang kita buat boleh malu. Kita buat boleh malu. Mari masuk masjid, kita niat iktikaf, duduk dengan orang yang ngajar, semua boleh malu bakal. Tapi orang mari dengan keadaan tak ada niat, mari rasa orang ngajar ikut, dia tak niat, dia rasa kata dia tu tak ada apa, mari pun tak apa, tak mari pun tak apa. Mari dia buat itu juga. Sampai itu dalam ilmu agama khususnya dia perlu pada mengaji dan belajar. Walillahilhamd, insya-Allah lepas pada ni kita pergi pada tajuk pula. Dan kita masuk pada tajuk apa? Kita nak hadap cara semaya Nabi mengikut hadis riwayat sahih. Apa ini? Nabi takbir lagu mana? Mengikut hadis. Hadis ni kata Nabi takbir lagu ni, tengok oleh sahabat seorang ni,
Kita buat pula tajuk yang mana kita nak mendalami supaya apa? Kita mati sikit lagi itu kita puas hati dalam ibadat yang kita buat. Puas hati kerana apa? Kerana kita buat tu mengikut yang Nabi ayat dah kata sallu kama ra'aitumuni usalli. Kamu semaya seperti mana kamu tengok aku semaya. Sebab itu walillahi hamd pada malam ini. Kita terima kasih kepada Syekh kita sejak daripada pagi nanti. Sejak daripada pagi berkenaan dengan hadis 40 hadis Imam Nawawi, dan juga malam pun bagi kongsi pula dengan kita, dan juga kita minta doa kepada Allah Taala supaya Allah Taala cepatkan semua penyakit ustaz kita, Ustaz Khairul Ikhwan, dan insya-Allah Taala. Maka inilah sebagai malam ni yang kita bersama dalam majlis kita, dan juga akhir kita nak buka soalan sedikit Ustaz. Sekadar kita boleh apa kongsilah dengan soalan yang kita nak tanya. Kalau siapa nak tanya, insya-Allah kita share, kita boleh main dulu. Siapa ada nak tanya soalan berkenaan dengan khususnya ada masalah ibadat kita, ada masalah muamalah kita, ada masalah manhaj kita, insya-Allah taala kita boleh tanya lebih kurang masa yang lebih untuk kita bertanya insya-Allah taala. Dan juga sebelum daripada ini Ustaz ada nak temu sikit tak? Tak ada. Insya-Allah taala. Ustaz ada soalan yang lain insya-Allah. Ada? Ada. InsyaAllah. Orang lain ada. Ya, saya dah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nak soalnya kepada tajuk malam ni kan. Soalnya masuk dari daurah tadi itu Ustaz telah bagi kata Allah ni dia berdoa tetap terima di kesan dan di kecago. Tak tunjuk nanti pun apa yang kita berdoa yang kita minta tu. Yang kedua kita minta benda lain, Allah Ta'ala bagi kesihatan. Yang ketiga Allah Ta'ala tidak bagi di atas dunia, dia bagi nanti bantu bagi akhirat. Maka yang terhibur pada hari ini masyarakat hari ini kadang-kadang ibu bapa tu lemah, tak ada semangat untuk nak menandatangi membohong daripada Allah Ta'ala, iaitu kita tak tahu kata banyak pemuda terjemuh dalam benda-benda mengajar. Kalau berjalan tahulah, dan kalau menaruh kita ni tukar dengan oleh dua kartu ataupun dua singgit belum lagi. Oleh itu supaya kadang-kadang ibu bapa tu duduk dengan air mata kerana anak ni terjemuh dari benda daging, berdoa benar-benar saya tahu tidak dapat hidayah juga anak yang kita tidak mahu dan anak kita terjemuh macam tu. Tapi apabila terlibat ada, maka minta Ustaz bagi tahu bagaimana untuk ibu bapa nak dapat ketenangan hati dan hendak menepuhi masa depan, dan bagaimana cara untuk kita nak mengajak doa dengan Allah Ta'ala. Oleh itu minta sedikit Ustaz bagi tahu pada malam ini insya-Allah. Sekian masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah kita sebagai umat Islam ni, Allah Ta'ala senantiasa cubalah kita. Apabila kita duduk atas dunia ni tak boleh nak lari daripada cubaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana dunia adalah darul ibtila, tempat yang Tuhan nak cuba. Tak kok tu kok ni, bukan darul jaza, bukan tempat yang Tuhan nak balaskan kepada kita. Cuma fitnah yang dah berlaku sekarang ni, kita sebagai ibu bapa tak ada siapa pun yang mau nak anak kita tu jadi seumpama benda hak jadi tu.
Tetapi yang eloknya kita tengoklah, kita kembali kelik pada hadis yang sahih yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cerita terhadap kita sebagai umat Islam ni, iaitu penyakit zaman dulu ni lebih kurang zaman kita ni ya. Penyakit mana kata mudaratkan diri kita ataupun mudaratkan diri orang lain. Caranya Nabi royak kata ada orang kita biasa dah dengar sama kisah ni. Kisah ni kisah sungguh dan Nabi royak sungguh dalam hadis sahih tu. Kata ada orang bunuh orang 99 orang berasa nak taubat diri daripada kesalahan. Cuma dia jumpa dengan orang yang tak ada ilmu pengetahuan, sekadar adanya soleh, ada sifat sifat soleh dia tak ada lah. Tapi dia tak ada jadi orang tu alim reti pandai tak. Lalu dia pun bunuh orang tu, jadi cukup bawa jadi 100 orang. Apabila cukup 100 orang, berasa juga nak bertaubat dalam diri kita. Kita lah sebagai kita orang nak mula-mula, nak hati nak mula-mula tu yang duduk di suasana. Caranya hak ni pergi balik ilmu nafsi lah sikit, balik cik withaya sikit. Ilmu nafsi ni ya, cara kita ni ya kena halih daripada kawasan kita duduk. Kalau kita tak halih kawasan kita duduk anak kita, ya kita tak boleh nak buat, tak boleh nak buat kan. Sebab dalam agama kita ni Tuhan nak uji satu perkara mengikut sebab. Summa atba'a sababa, Tuhan suruh mengambilkan dengan asbab. Maka kita nak buat lagu mana? Halihkan dia daripadanya. Halih daripada tempat hak kita duduk. Nak buat lagu mana? Sekarang lah ni kerajaan pun sokong, suntam tempat bambat pun ada, gini pun ada, gini gitu pun ada. Ada perkara-perkara hak tu hak boleh tolongkan kita. Kalau kita buat lagu tu insya-Allah taala. Lepas pada tu kita carilah hak ni salah satu daripada perkara yang elok juga kita kena buat. Kita cuba cari orang manakah mustajabid doa. Kita terkadang kita minta dengan Tuhan tapi tak zahir ijabah Tuhan terhadap kita. Boleh jadi kita tu adalah gapo dengan Tuhan, Tuhan tak uji serta merta. Kita nak buat lagu mana? Cari tengok orang mana hak mustajabid doa. Orang ada di kawasan kita ni, ada orang hak Tuhan terima doa serta merta, ada. Bukan tak ada. Tanyalah, carilah orang lagu tu, minta tolong dia tu, doa kepada anak kita, keluarga kita, insya-Allah benda tu akan tubik daripada kita, pergi tubik daripada kita. Benda ni satu hari lah Nabi sallallahu alaihi wasallam royak kepada Sayyidina Umar. Hey Sayyidina Umar, apabila menjumpa dengan Uwais Al-Qarani, mu suruh dia tu berdoa kepadamu sebab dia tu mustajabid doa. Ya orang ikut Yaman kot no. Daripada ahli sejarah ya orang ikut Yaman. Tapi orang paling buat baik sekali dengan mak dia. Kalau dia minta gapo dalam minit tu lah Tuhan beri. Satu hari Umar berjumpa dengan dia, Sayyidina Umar bukan orang biasa, khalifatul muslimin. Tak boleh nak selesai masalah tu masalah. Pergi jumpa dengan dia supaya dia tu berdoa maka selesai masalah. Itulah jalan yang kita boleh buatlah, jawab kepada ayah kita ni supaya nak ada jalan keluar. Gapo-gapo pun yang pertama yang keseterusnya kita mari keceklah dengan ahli jawab masjid kita, orang dalam kampung kita. Cuma saya minta satu lagi pada hak jadi ketua-ketua tadi tu, kecek gapo-gapo ada jalan keluar. Jangan kita kecek jadi sutuk. Terkadang kita kecek ketua dah tu, kecek jadi jalan sutuk. Kalau sutuk rakyat kita, makmum kita nak gantung dengan siapa? Situlah tempat yang kita sebagai ketua kena ambil sikap. Keceklah lagu mana ada jalan keluar. Ambil sikap doktor duduk di hospital. Tahu cerak-cerak dah kata gitu-gitu nak jadi lagu mana. Oh tak apa, insya-Allah hingga gitu. Kecek jadi apa? Ada semangat semua. Semangat ni yang penting. Hak ni juga berhajat kepada guru kita, asatizah kita, ustaz-ustaz kita ni yang kena terbiahkan masyarakat. Jadi kata boleh sama-sama kita tu kecek ada semangat. Itulah sedikit daripada pertunjuk taujihat daripada saya yang terlintas di dalam akal fikiran sekarang itu. Wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan atas soalnya juga jawapan daripada Syekh kita. Alhamdulillah itu sebagai ujian daripada Allah Ta'ala dan juga ada dunia ujian yang bersama di mana kita tengok Nabi Nuh ujian yang bersama. Nabi Nuh Allah Ta'ala ujian Nuh, Nabi Ibrahim Allah Ta'ala ujian dakwah dia atau kalau
Salam. Bukan yang saleh, biasanya bapa ya atau manusia kat mandi ada setan mahu ibu bapa ngajak malaikat ni ngajak masuk jamu nanti lagi jamu nasolah hati ni ada semua. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang disoal itu ada sebut di dalam kitab At-Tadhkirah fi Ahwal Al-Mauta wal Akhirah bagi Imam Al-Qurtubi. Ada sebut di dalam kitab At-Tadhkirah fi Zikri Ahwal Al-Mauta wal Akhirah bagi Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Atau syaitan tu mari dengan rupa ibu bapa mengajak gitu dan gini. Hadis tu duk darajat la ba'sa bihi. Mana kata bolehlah kita nak ambil wak jadi al-ibrah, wak pengajaran dengan dia, bukan kita wak iktimad lah perkara-perkara tu. Hak iktimad, hak molek sekali adalah kita itu istiqamah di atas iman kita, Islam kita, ihsan kita. Insya-Allah akhir kala kita dengan la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Sebagai Imam Ahmad riwayatkan dalam musnad dia dengan sanad yang sabit daripada baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah, itulah sebagai kita pada malam ini. Sekali lagi tengok saya berfungsi mengasih kepada Imam Khatib Bilal juga tengok pegawai yang sudi mengadakan majlis seperti ini supaya ahli kampung kita dapat ilmu yang bermanfaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang saya tengok malam ini ada kenal daripada Nalo Pengamal juga daripada Paru Ferian juga daripada Masjid Atan Nalo pada malam ini. Alhamdulillah kita berhubung semacam ini. Itu adalah isi daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Taala, Allah Taala akan berikan kita dari syukur seperti mana dia berikan kita pada malam ini. Amin. Maka majlis kita lupa terima kasih jazakumullahu khairan jazak kepada Syekh wa syukri yang sudi berilmu kepada kita pada malam ini. Itu insya-Allah taala akhir majlis kita mari kita sama-sama baca doa kafar dan juga surah Al-Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.